The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Okay, test. 1, 2, 3, testing. Okay, can you listen? Can you listen clearly? Okay ya. Sekejap. 2 minit untuk saya setkan semua. Okay, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa. Okay. 19 hari bulan Mei 2020. Okay. So, kita dah apa? Dah sampai ke seminggu lagi sebelum raya. Beberapa hari lagi sebelum raya. So, harap semua dalam keadaan sihat. Okey, yang mana puasa dengan jayanya. Okey, hari ini seperti biasa kita akan sambung dengan daripada last week ni topik. Kita akan cover on the big round number. Okey, nombor bulat. Okey, hari ini saya akan go kepada strategi. Selepas last week saya introduce kepada anda apa itu big round number, kepentingan big round number. And then this week kita akan work on the big round numbers. Ada teknik-teknik scalping yang boleh kita gunakan daripada big round number ini. Okay. So, sebelum kita start, kalau anda ada masalah, anda check setting komputer atau device anda, handphone. Okay. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya je. Saya akan cuba jawab sebaiknya. Okay. And then, kalau apa-apa lagi, pergi ke webinars@hotforex.com dan saya akan menjawab melalui email. Okay. Sebelum kita start, ini disclaimer yang anda perlu faham. Berdagang produk bela-bela seperti forex dan CFD mungkin tidak sesuai untuk semua orang kerana ia mempunyai risiko yang tinggi terhadap kapital anda. Sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat. Ambil kira objektif pelaburan anda dan tahap pengalaman anda sebelum berdagang dan dapatkan nasihat bebas sekiranya perlu. Bahan yang digunakan dalam pembentangan analisa ini untuk kegunaan pemasaran umum dan pendidikan saja, tidak melibatkan sebarang kajian pelaburan. Okey. Tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan, cadangan pelaburan atau nasihat jual beli satu instrumen kewangan. Sila ambil maklum bahawa informasi mengenai data yang lalu tidak boleh dianggap jaminan untuk data yang akan datang. Pihak kami tidak bertanggungjawab di atas sebarang kerugian atau keuntungan daripada pelaburan yang diambil berdasarkan informasi dalam pembentangan ini. Okey. Anda juga perlu ambil maklum bahawa anda tidak dibenarkan menerbitkan semula ataupun menyebarkan kandungan dalam webinar ini tanpa kebenaran bertulis daripada pihak Hot Forex. Okey, ini adalah saya pada yang baru hadir ke webinar. Okey, saya adalah Tuku Ishak. Okey, market analyst di Hot Forex. Okey, base saya di HF Education Office Malaysia. Okey, 14 tahun pengalaman sebagai penyelidik. Okey, saya asalnya seorang researcher penyelidik dalam bidang sains, sains teknologi. Okey, saya banyak fokus on R&D punya kerja. Lepas tu saya mengajar di IPT selama 4 tahun dan kemudian saya jump into the consultation world menjadi teknologi consultant yang mana waktu itu saya didedahkan berkenaan dengan forex. Okey. Macam mana saya didedahkan dengan forex? Saya banyak dealing dengan teknologi-teknologi luar yang nak dibawa masuk ke Malaysia yang mana melibatkan mata wang lain. Okay. So, dari situ, saya belajar macam mana saya nak maksimaskan, nak maksimaskan income, maksimaskan harga, berdasarkan ketukaran. So, kalau beli daripada negara ni, mata wang apa yang paling sesuai digunakan, walaupun semua negara menggunakan dolar, tetapi sebenarnya, kalau kita tahu macam mana nak reroute, contohnya waktu tu Japanese yen tengah mahal. Okay. Japanese yen tengah mahal. Kalau kita beli barang dari Jepun, kita beli barang dari Jepun, dia akan quote harga yen. Okay. So,
Kalau convert yen kepada ringgit, saya akan rugi. So, apa jadi? Saya akan nego dengan dia orang, saya akan cuba quote dalam dolar. Okey, saya akan cuba quote dalam dolar, yang mana dolar waktu tu kos lagi rendah untuk RM. So, dari situ saya belajar macam mana saya nak go, bila masa nak gunakan dolar, bila masa nak gunakan yen, dengan China yuan, dengan company Europe, Euro dengan USD, mana satu nak gunakan dahulu. Dengan US, confirm lah US dollar. Tapi dengan negara-negara lain, saya akan cuba nego and then cuba cari mata wang mana murah and then macam mana kita nak reroute balik. Okay. Lepas tu saya dagang. Selepas saya dapat tahu tu, dalam 2011 saya belajar ambil tahu sedikit. And then start 2012 saya berdagang dalam retail market. Bila MT4 keluar tu, time tu semua tengah kecoh dengan MT4 apa semua. And then saya pun sekali lah terjebak sejak dari 2012. And then saya trade. And then pada 2017 saya menyertai Hot Forex sebagai market analyst. Okay. Sebab minat saya kepada research banyak tu, saya banyak membaca dan ambil tahu. So dari situ saya belajar and then Hot Forex tawarkan saya sebagai market analyst. Okay, always saya mudah saja, trust yourself and keep it simple. Okay, ini je motto yang paling mudah. Okay, keep it simple. Saya memang seorang yang tak ada teknik-teknik yang bombastik, hanyalah benda yang simple saja saya gunakan untuk apa? Untuk trading. Okay, saya banyak fokus pada price action, tapi simple price action iaitu support resistance dengan candlestick reversal pattern. Okay, dan hari ini big round number, last week saya ada share berkenaan big round number. Kita akan tengok kepada big round number, apa itu big round number. Okay, yang mana yang baru hadir tu, big round number, okay, is the key level in price. Okay, key level in price yang menarik perhatian kepada para pelabur di pasaran. Big round number. Big round number yang kita belajar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu semua adalah big round number. Yang tak round numbernya contoh 0.2. Okay, 2.2. Ini tak big round number. Okay. And then there is the psychology price level. Okay. Kita beli barang RM40.50 ataupun RM40. Yang mana kita akan prefer RM40. Okay. Kalau kita beli barang dekat pasar pun, bila ada RM51.70, kita akan cuba tawar RM50 sudahlah bos. Betul tak? So, ini adalah faktor psikologi. Big round number. Okay. Round number ya, kalau RM55.24, kita akan cuba genapkan kepada RM55. So, itu adalah big round number. Okey, dalam forex pun sama. Kalau euro 1.12475 ataupun 1.12, yang mana yang kita senang nak tengok 1.12. Okey, 1.12. Mudah untuk kita tengok. Okey, dengan kata lainnya dalam forex, every 100 pips kita panggil dia big round number. BRN. Okey, every 100 pips we call it BRN. So maksudnya kalau euro 1.10, 1.1100, sekarang ni ada 5 decimal, 1.12000. Okay, so big round number every 100 pip adalah big round number. Dalam forex senang lah. Okay, sebab apa? Itu psikologi. Itulah psikologi. Kenapa? Sebab main market pun, big fund manager, big company, big bank, semua prefer pada big round number as a psychology level. And then ada advantage dengan limitation dia. Okay, psychology level, so selalunya kita gunakan sebagai entry, exit ataupun stop level. Okay, entry dekat apa? BRN. Exit, situlah stop dia. Okay, and stop level. Stop loss mana? Big round number. Apa semua big round number. And itu yang menjadi favorite para trader. Okay. Advantage dia, key support resistance. Last week saya cakap. Okay.
And then apa tu kita panggil apa? Easy to identify, okay, and can implement to all market, sama ada forex, stock, bond, commodity, semua boleh pakai. Cuma it's not 100% reliable. Kita kena gunakan dengan price action, support, resistance, reversal pattern apa semua tu. So kita hanya boleh gunakan big round number as a guideline. Okay. So hari ini our focus is on what? Okay. How to use a BRN scalping strategy. Okay. Ramai yang suka scalping daripada swing. Ramai yang suka scalping dan intraday. Sebab apa? It's easy. Okay. Tak ada siapa yang sanggup nak tunggu lama-lama. So, macam kalau kita nak go big round number ni, 100 pip to 100 pip, it may take time. It may take time. Tapi, kalau sebut intraday scalping, laju je. Sebab apa? Yang mana yang kita, kalau kita boleh duduk depan komputer ni, okay, 24 jam sehari pun, lagi kita nak teknik yang 24 jam sehari. Tapi macam saya cakap kat anda, dalam siri webinar sebelum-sebelum ni, not everybody can be scalping. Know yourself. Ketahui diri anda jenis trader yang mana. Intraday ke, swing ke, scalping. Kalau orang yang suka trade swing, higher time frame, and dia relax, so dia scalping, dia akan mengalami kejutan budaya. Sebab apa? Tiba-tiba kena laju. Sebab orang yang relax, dia akan maintain relax. Mana kalau orang yang intraday, mungkin dia pergi scalping mudah sikit. Tetapi, dia sakit jantung bukan sebab apa. Dia sakit jantung sebab laju sangat. Kalau intraday tu 20-30 pip and then scalping ni dah 10-20 pip, bagi dia terlampau laju, so apa jadi? Mungkin dia akan struggling. Okay. So scalping ni, entry price, target price, okay, semua ni play a role. Okay, semua ni play a role. And then teknik yang big round number yang di-develop is apa tu yang kita panggil double zero. Okay. Double zero. Double zero scalping. Ini bukan teknik saya, terus terang saya cakap. Ini adalah teknik Katie Lin. Okay, Katie Lin orang yang nama besar dalam forex market. Dia antara yang dah lama, dah 20 tahun dah. Hampir 20 tahun dia dalam forex market sebagai penganalisis, pengajar, trader, manage fund dan berbagai lagi. Okay. Dia juga mewujudkan platform education apa semua. So, double zero scalping strategi ni, double zero big round number ni didevelop oleh Katie Lin. Tetapi, saya simplifykan sikit untuk, apa kita panggil apa? Kenapa saya simplify? Untuk cita rasa trader Malaysia. Okay, trader-trader Malaysia ni memang suka. Okay, apa yang ada kita akan modify. Okay, whatever we have, we will like to modify. Okay. Okay, Ichimoku pun kita modified number. Padahal Ichimoku pun dah ada. Okay, Bollinger Band BB20 tu. Why BB20 apa semua. There must be reason. Kita pun modified buat BB24 lah, BB100 lah apa. Okay, so benda yang ada RSI 14, Y14 apa semua tu, kita akan modify untuk kesesuaian kita. So yang ini saya tak ada modify apa. Saya hanya simplify saja. Okay, simplify untuk anda. Okay, let's go. What is the BRN fading strategy ya? Okay. Strategi ni sebenarnya strategi asal oleh Katie Lin. Okay. Ada yang komen lepas tu jual e-book dekat Shopee. No komen dekat situ bang. Okay. Strategi asal, ya yang ni siapa jual video ni memang saya marah. Bukan saya punya. Okay. Strategi asal dia, teori dia, kita jom kita tengok teori dia dahulu lah. Teori dia adalah, okay, memang kita tahu big round number. Katakanlah 1.11100 lah. Okay, saya guna 4 desimal 1.1000. So, apabila price naik, secara logiknya sampai sini akan ada reaction. Kenapa reaction? Sebab apa? Di sinilah segala mak nenek bank. Okay. Segala mak nenek bank, hedge fund, big fish, big trader. Okay. Semuanya psikologi level dia di big round number. Okay.
plus minus 10 pips. 10 pips bawah, 10 pips atas. Okey, kenapa plus minus 10 pips? Sebab di Forex is decentralized. Okey, semua tahu kan? Decentralized. So, akan ada margin of error yang mana kita ambil kira margin of error dia 10 pips. Okey, bila price sampai sini, dekat sini, dia akan battle. Okey, dia akan buat decision sama ada, okey, I want to go up or I want to go down. Sebab selalunya kat sini kita consider juga sebagai support resistance yang mana semua bank, big trader apa semua berada di kawasan sini. Kalau you tengok kepada order book pun, order book banyak berhampiran dengan big round number. So, bila sampai di big round number, ideanya adalah 1.1100 tadi. Bila sampai sini, kita akan ada peluang, kalau dia terlajak sikit, kita akan ada peluang curi untuk dia turun. And then selalu bila sampai sini, most of the time lah, dia akan sideways sekejap, baru decide sama ada, oh, aku nak turun. Or it will decide, oh, I will go up. So this area, like we said, trend, sideways is the best place for us to go for the scalping. Scalping banyaknya sideways. Okay, so bila sampai situ, and then most of the trader is a contrarian. Contrarian maksud apa? Dia suka lawan trend. Okay, dia suka lawan trend. So sampai sini dia akan fade kan. Sebenarnya fade kan ni tengah naik, lepas tu dia akan turun. Tetapi lepas tu dia akan naik. So kebanyakan trader suka kejar retracement ini. Okay, idea Katie Lim pun berdasarkan benda ni sebab apa? Dia punya idea is price akan sampai sini. Dia akan terlajak sedikit, dia akan turun balik, and then baru dia buat decision sama ada I nak continue ataupun I nak turun balik. Dia tak ada teori yang betul-betul exact dekat BRM, pum, dia akan turun balik. Tak. Akan ada reaction, tapi di situ kita akan ada decisions. Okey, adakah teknik ini betul-betul hebat? Okey, berdasarkan saya punya study, roughly, it's not a big profit punya trade if the frequency is low. Kalau you jenis frequency high trader, maksudnya rajin, dia bagus. Cuma, kena faham satu benda. Okay? Satu, mostly is a counter trend. Okay? Trend. Ada apa soalan boleh tanya ya? Okay? Satu. Dua, mostly counter trend. Okay. Risk reward ratio variable. Maksudnya tak stick. Okay, sebab apa? Sebab ada dua. Okay, sebab ini scalping, sebenarnya teori scalping, dalam scalping yang saya belajar lah, buku ke apa ke, dalam scalping sebenarnya tak ada cut loss. Yang ada adalah protective loss. Tak ada cut loss, tak ada stop loss. Yang ada protective loss. Maksudnya, kalau apa-apa jadi pun, itu saja limit dia. Kita punya bahasa is cut loss lah. Kalau bahasa luarnya is a protective loss. Okay. Ini kita tahu mostly is counter trend. Dua risk reward dia variable. Tak ada fixed risk reward. Okay. Selalunya 10-15 pips ya. Kita punya TP. Tapi kadang-kadang risk dia boleh tinggi. And then kenapa saya bagi tahu risk reward? Sebab bila kita dapat satu pergi dia sampai ke big round number. Okay, BRN. Kalau dia go and then dia patah balik. And then going up. So we catch this thing. Tetapi kadang-kadang dia go, dia lajak and then dia reverse. Okay, ini cash dia besar lagi. Okay. Okay. Sekejap lagi saya cerita nombor satu tu. Okay. Apa maksud saya counter trend? Apa yang tak faham counter trend? Counter trend. Bila ini price 110 USD JPY, dia naik sampai ke 111. Mostly, trend dia adalah menaik. Betul. Selalunya kita akan trade lawan trend. Maksudnya kita akan trade sell.
Itu kita panggil counter trend strategi. And then lepas tu baru dia naik balik. So kita nak counter trend. Maksudnya sell against trend and then masuk, lari and then go. Most of the scalping strategi sebenarnya counter trend. Okay. Ada satu strategi. Okay. Menggunakan Bollinger Band. Okay. Ini contoh Bollinger Band. Apabila dia dah keluar ni, price keluar ni, and then dia akan signal dia sell. Sebab apa? Sebab ini dah momentum masih lagi ke atas, tetapi apabila dia terkeluar, volatility dia expect benda turun. So, ini adalah counter trend strategi. Okey, dengar. Boleh tak? Sekejap, saya check balik. Ada yang kata tak dengar suara. Boleh dengar? Okey ya? So, sorry. Tertekan button mute tadi. Okey ya? So, what is going on is, macam ada satu teknik menggunakan Bollinger Band. Okey. Saya draw balik. Apa itu counter trend? Dia Bollinger Band dia tengah naik ni. Okay. Tiba-tiba candle keluar tutup, close and then boom. Lepas tu adalah indikator yang dah terkeluar ke apa ke. Dia akan kata first is sell. Ini teknik awal-awal. Okay. Saya tak boleh nak komen teknik apa. Bukan teknik saya. Saya akan jadi isu. Tapi yang saya nak beritahu itu sebenarnya adalah teknik counter trend. Kalau setup full tu lain cerita lah. Ini yang first signal yang keluar tu adalah signal counter trend. So, dalam kebanyakan scalping is a counter trend strategi. Maksudnya, apabila price tengah naik, bila dia sampai level yang diperlukan, dia akan retrace balik and then selalunya dia akan sambung. So, kebanyakan scalper is chasing this thing. Okay. Sama juga kalau yang gunakan teknik RSI, overbought, oversold tu semua, RSI, stop apa semua tu. Kalau ikut RSI, 70 tu, 50 lah. Bila dah naik sini, momentum dia adalah menaik. So, apa jadi kebanyakannya? Kita tengok overbought, kita akan sell. Betul? Saya tak kata salah, betul. Benda ni boleh, tapi apabila RSI menunjukkan momentum tengah naik, bila dia sampai sini overbought, apa jadi kita sell? Sebenarnya, apa kita buat? Kita melawan trend, counter trend. Okey, selalu dia akan turun balik, lepas tu dia akan naik balik. Sebab tu stok, you akan dapat stok yang baru dia turun. So dekat sini akan ada retracement apa semua jadi. Saya tak kata teknik ni tak bagus, RSI stok apa semua, tapi you kena faham. Okey, ada trend rider dengan counter trend trader. Okey. So, ada dua jenis. So, teknik ini saya beritahu awal. Teknik yang Ketili ni, dia boleh jadi dua-dua. Okey. Tapi, mainly dia adalah counter trend punya strategi. Okey, boleh faham ah? Okay, saya kena beritahu awal dulu. Okey. So, teknik dia, apabila harga menghampiri big round number, contoh, harga semasa, bukan 109 lah ni, sorry. Sekejap. Ni abaikan dahulu. Turun betul lah. Okay, clear. Sorry. Confused sikit. Harga semasa ini, big round number terdekat adalah 109. Ini 109. Apabila harga tengah turun, pum dia tembus 109. Apa jadi? Sebenarnya, dalam KT punya teori ni adalah dia akan ada buffer zone. Okey, buffer zone yang di dalam range antara 5 hingga 20 pip. Okey, daripada 109 bawah ni, buffer zone ni yang mana bila sampai sini dia akan retrace balik. Okey, faham? Bila dia sampai sini, sebab dalam forex ni market is decentralized. 1, 2,
di sinilah kawasan stop loss hunting. Yang kita belajar stop loss apa semua kan. Siapa yang buy sinilah stop loss hunting. Selalunya dia akan clear order and then going up. And then di sinilah kita masuk. Okay, di sini kita masuk, kita target. And then selalunya dia akan sambung turun. Teorinya, apabila dia sampai big round number, 109 waktu price tengah turun ni, dia pecah je big round number ini, dia beritahu kita ada satu kemungkinan iaitu price akan retrace. Range dia berapa? Saya selalu menggunakan range 10820. Maksudnya range sini ada 20 pip. Okay. So, selalunya start 10895. Okay. 5 pip ke bawah ni. Ya, saya contoh dekat sini lah. Senang sikit. Tempat kosong juga. Sekejap lagi kita tengok chart. Saya nak cerita konsep dia dulu. Okay. Okay. Apabila ini 109. So, you marking first 10895. The next marking is 10880. Kenapa? Apabila price turun, selalunya kalau dia sampai ke sini, dia menunjukkan momentum nak turun. And then selalunya dia akan retrace balik. Sebelum dia sambung turun. So, bila dia sampai ke sini, selalunya kita akan masuk order. Buy. Bukan pending order lah. Okay. Kita akan masuk order buy sini. Ataupun setengah yang suka taruh 2-3 tu, dia akan letak lah. Pandai-pandai lah letak. Nak layer macam mana. Okay. Ada yang konservatif, dia akan tunggu dekat 90. Ada yang lagi konservatif, dia akan tunggu ke 80. Sebab dalam kita punya nombor ni, kita ada teori. Kosong. Kalau turun lah 75, 50, 25, 00 balik. Big round number kan. So, selalunya bila dia turun, okay, dia akan patah balik, dia akan bergerak ke sini. Pergerakannya, teorinya macam ni. Quarter. Okay, secara teorinya. Okay, secara teorinya macam ni. So, apa jadi? Bila dia sampai sini, secara teorinya, dia akan retrace sebelum dia akan turun balik. So, apa jadi? Bila dia sampai kawasan range sini, 95, 90, maksimum bottom 80 lah. Dia akan turun, dia akan go. Retrace, and then dia akan come back again. Itu satu. Okay. 00, 95, 90, 80 lah. Okay, dia start dari sini, akan ada. Okay, 85 sini adalah. So, apa jadi? Bila dia turun sini, dia akan naik balik sedikit, dia akan turun. So, kita nak catch this thing. Okay, kita nak catch this thing. Sebab tu namanya scalping. Sekejap je masuk. Ada, tetapi setengah orang yang suka tak ada TP, tak ada apa? Tak ada apa jadi. Bila dia turun, kadang-kadang dia akan pergi naik atas. Ini rezeki dia lah. Tetapi selalunya kita akan fix 10 pip lari. Scalping selalunya ada disiplin. And then kat mana kita punya stop loss? Kalau 95, okay, cuba 20 pip ke bawah. Iaitu 75 stop loss dia. Protective loss. Sebab apa? Takutlah apa-apa jadi probe ke apa ke, sempatlah cabut dulu. Selalunya dia tak ada stop loss, tetapi kita panggil protective loss. Ada yang suka cut loss. Okay, terpulang. Okay, masing-masing punya cara. Okay, cuma saya bagi idea 00, 95, okay, 90 sampai ke 80. Okay, dia akan start entry dekat sini. Sebab saya tahu perangai rakyat Malaysia yang sukakan bukan satu entry saja, 2-3 entry. So, mungkin anda boleh layer dekat sini, terpulang dekat anda. Tetapi 75 adalah limit. Bila sampai sini, dia adalah cut loss. Okay. So, apa jadi selalunya price turun? Kalau dia turun, dia akan naik balik and then dia akan turun.
So, bila tu, rasa dah daripada bottom ni ke sini dah 10 pip, masa untuk sadarkan diri. Okey, faham? Itu teknik dia. Jom kita cuba tengok contoh. Okey, jom kita cuba tengok contoh. Okey, satu lagi saya lupa cakap, time frame yang paling cantik adalah time frame M15. Okey. So, ini adalah satu contoh yang mana dia U-turn and then dia U-turn terus. Okey, ini saya pakai indikator cari kat internet saja. You carilah big round number. Okey. Keen base trading punya big round number. Okey. Nama indikator dia adalah KT round number level. KT dash round dash number dash level. Okey, yang saya nak tengok tunjuk kat sini adalah di sini. Okey. Yang ni garisan ni sebab saya buat tebal sikit lah. Level width 3. So anda boleh nampak kan. Okey. Save dulu template ni. 000. Okey. So, anda boleh nampak di sini the line. Ini untuk kita cari setup buy dulu, sorry. Okey. Di sini Okey, ni tengok ni. Bila price naik, nampak tak? Dia turun, dia naik. Okey. So, saya tak buy kan? Saya tak buy counter, sorry lah. Ini saya tak sell. Saya tak buy yang menurun. Okey. Tengok dekat sini dahulu. Okey, saya tunjuk setup yang jadi. Okey, tak jadi ni. Sampai ke tak sampai? 0900 895. Okey. Tengok di sini. Okey. Apabila price sampai, you tengok 5 pip ke bawah. 895. Maksimum paling ke bawah 880 lah. Okey. Nampak tak? Apa terjadi? Dia turun ke bawah. And then boom, dia counter balik naik atas. Bila dia sampai range sini punya range, selalunya dia akan bounce up balik. And then macam mana bounce up balik? Macam ni yang anda boleh nampak. And then you take the profit. Okay. You take the profit. Macam Catilin, dia menggunakan MA20. Okay. Kenapa dia guna MA20? Untuk tengok trend. Sebenarnya tak perlu pun. Kita boleh tahu short term trend. Okay. Kita boleh dapat dalam 10 pip. Okey, 10 pip dalam 15 minit. Okey, kalau siapa yang hati kental, dia akan hold sampailah mana-mana dia suka. Terpulang. And then, kita boleh nampak dia coming back again. Okey, coming back again, cuma kali ni dia akan terlajak ke bawah, yang mana bila sampai ke sini, walaupun kita dah masuk ke 8080 sini, dia break ke bawah 75, kita akan cut loss. Walaupun selepas cut loss tu, kita akan kerugian. Okey. Setup ni pun sama juga. Break ke bawah. Okey. Dia turun sampai ke bawah, dia akan kerugian juga. Okey. Cuma, kalau anda tengok bila dia turun, dia break big round number, dia go. Cuma, pergerakan dia mestilah daripada jauh datang. Kalau macam ini, pergerakan you nampak, pergerakan dia tak jauh. Okey, hanya beberapa pip saja. Okey. Hanya beberapa pip saja, ini retracement, tak kira. Dia memerlukan satu momentum. Sebab apa? Kejatuhan dia perlukan satu momentum yang kuat, baru you boleh dapat. Okey, you boleh nampak dia naik, dia turun. And then pergerakan turun dia momentum kuat, boom. Cuma masalahnya kena hit our stop loss dulu, baru kena. You boleh tengok di sini, momentum dia turun, boom. Okey, ini adalah Euro USD. Okey, so dekat sini you boleh nampak sebenarnya. Kenapa saya kata scalping? Okey.
Ini buy sekejap. Saya tunjuk strategi buy. Okey. Bila momentum turun, dia akan go for it. Okey. Macam ini momentum turun. Okey. Sampai ke 80. Sini. 95. Kat sini. KT punya teori is, bila dia bawah MA, dia akan turun, dia akan retrace balik. Teori dia sebenarnya, moving average. Price akan cari balik. Tapi tak apa, sekejap saya tunjuk. Is bila dia turun, kamu buy. Ada siapa nak layer, layer lah, terpulang kepada anda. Tapi bila from the bottom, is 10 pips, is time to exit or at a big round number. Okay, so cuma tricky dia dekat sini. Okay, soalan yang tanya, macam ni, saya nak buy sell ke? Terus terang saya cakap, saya akan tengok trend sebelum. Yang mana saya nampak yang ini adalah kejatuhan. So, saya akan fokus kepada buy sahaja. Sekali saya masuk, and then, kalau ini dia datang balik, saya akan cuba elakkan. Terus terang saya cakap, sebab apa? Selalunya, dekat sini akan ada force setup. Okay? Akan ada force setup. Selalunya kita ambil the first run sahaja. Ada yang nak ambil risiko, nak go for the second run, go for the third run, terpulang kepada anda, tetapi nak selamat is the first run, not the second and third run. Kalau scalping, itu cara dia. Sebab second and third run selalunya dia akan kumpul momentum untuk gerakan seterusnya. Okay? So, ini adalah contoh EU. Kita cuba tengok contoh UJ. Okay? Contoh UJ, setup buy. Okay? Dia jarang-jarang jadi, tetapi kalau terjadi, mungkin adalah rezeki anda. 107.95. Okay. Yang first ini dia tak sampai, tapi yang second dia sampai, and then it give you minimum 10 pip. Minimum 10 pip. Kalau nak ambil 20 pip, boleh. Tetapi kadang-kadang sampai 20 pip, kadang-kadang tak sampai. If you take a 10 pip, then you can make some money. Okay. Rule dia satu lagi is pair yang low volatility. Kalau tanya saya, terus terang saya cakap, Euro XXX, yang selain dari Euro JPY dengan GBP XXX, yang ni saya X besar. Maksudnya, Euro cross dengan GBP cross selalunya range dia besar. GJ boleh bergerak banyak. So, dalam teknik ni, dia banyak kepada major pair sahaja. Itu saya nak maklumkan. Okay. Okay, kalau sell, sama juga sebenarnya. Okay, tak payah buka nota lah. Kalau sell sebenarnya, 5 pip ke atas dan 5 pip ke bawah. Okay. 05. 5 pip ke atas, 5 pip ke bawah pula. 05 dengan 20. So, apabila price menghala ke atas, you nampak, and then boom, you counter, dia akan turun. Sebab apa jarang selalu dia akan stop exactly kat big round number. Dia akan ada ini. Sebab secara teorinya di sini adalah kawasan stop loss hunting. So siapa yang suka letak stop loss tu, sinilah trik dia. Okay, sebab tu big round number secara psikologinya penting sebab apa? Sebab ia memberi impact pada you punya trading. Okay. So sekali lagi dia datang. Okay. You got the entry. Okay. So, KT ni secara teknikalnya, dia target for 20 pips. Okay. Bagi saya nak selamat, ambil 10 pip ataupun bila dah 10 pip, you go for BE and then target pada 20 pip. Okay. Keselamatan kena dijaga. Okay. So, macam ini dia tak sampai. Okay. Macam ini dia tak sampai. Macam ni pun dia tak sampai. Okay, macam ini is a false signal lah. Okay. Turun, break.
Okay, turun break, hit stop loss dan settle. Okay. So, macam ini. If your luck, kalau you jenis yang tak letak stop loss, maybe you selamat. Oh, tak. Okay. Okay, 25 pip is the stop loss. So, nampak? Dia go and then zoom turun. Ini yang kita panggil fading. Go and fade out. Okay, sekali saja. Sebab tu saya kata sekali saja. Kali kedua selalunya dia akan continue. Bila you dah dapat sekali, relax. Kali kedua dia datang, memang you tak akan dapat. Okay. So, apa jadi? Nak tengok satu benda. Lama-lama you akan nampak. Momentum dia nak menghampiri big round number. Momentum tu kenalah kuat. Kalau momentum dia tak kuat, selalunya dia tak akan bounce balik. Sebab fading ni, teknik fading ni, dia memerlukan satu momentum and then kita fade. Kalau dia tak cukup momentum, dia takkan tu. Over the time you will see. Tapi ini adalah teknik paling mudah untuk scalping. Kita tengok dekat sini, momentum tak ada, dia terus-terus saja. Okey. Teknik fading ni, Katie cakap waktu news tak boleh guna. Tapi saya test waktu news lagilah berguna. Terus terang saya cakap, you boleh nampak. Okey, bila ada momentum, you akan dapat fade. Nampak momentum? Go. Bila ada momentumnya, akan ada fade. Lepas tu dia nak pergi mana, biar. Okey? And then, sekali lagi nampak. Boleh nampak. Bila ada momentum saja, dia akan fade down. Okey? Rule dia, kalau nak buy, 5 pip above start. 5 pip. Kalau bawah, 5 pip. Range dia 5 to 20 pip above the bid round number. Above 25 pip, cut loss. You go for major pair is safe. Okay? Saya nak tunjuk contoh kenapa GBP punya pair tak sesuai. Okay? GBP punya pair tak sesuai sebab you tengok dekat sini. Sekali dia bawa lajak, dia akan lajak teruk punya. Okay? Walaupun kadang-kadang dia pergi sampai, okay, tak sampai 25 pip, you boleh tengok. Dia sampai 25, pum, baru dia turun balik. Kalau you nak guna untuk GBP punya pair, you boleh guna tetapi please be careful. Kenapa be careful? Range dia mungkin bukan 20 pip, mungkin 30 pip. Okay? So, GBP punya momentum is very strong. Okay, macam ini dia pergi ke dekat 30 pip, baru dia fade balik. GG. Okay? Ini yang kita tak nak. Sebab apa? Sebab ia akan mengganggu kita punya trading. Okay, walaupun ada macam ini, kita boleh dapat fade, tapi kebanyakannya momentum dia bergerak sangatlah kuat. Okay, sangatlah kuat and then berbahaya untuk account. Kalau anda nak ambil risiko, anda boleh ambil risiko, tapi saya galakkan go fokus kepada low volatility yang pergerakan hariannya bawah 100 pips. Okay. GBP punya pair kebanyakannya tu. Euro USD, GBP USD okey lah. GBP USD kita consider major pair. Okay. Walaupun kadang-kadang momentum dia kuat juga macam ini, kita kena. Okay, tetapi selalunya kita akan dapat like here. Okay, sini. Okay, here we get the fade. Okay, here kena stop loss dulu baru dia going up again. Okay. Here kita dapat dia punya fade. Okay, sini kita dapat dia punya fade. Nampak? So, kalau major pair dia punya momentum dia taklah kuat sangat. Tetapi itu. Macam ini kita kena. Okay, tapi ini kita dapat. Tapi momentum dia tak kuat sangat. Ini. Okay, kita kena. Ini kita dapat balik. Ini kita dapat balik. Ini basically we get it.
our last entry dekat sini. From the low ni, dia naik 20 pip lah. Selalunya daripada low ni, dia akan naik 20 pip. Sebab tu kalau Malaysia punya trader, dia suka kenapa? 5, 10, 15, 20. 4 layer, dia akan naik balik. Okay, so this is basically the technique that introduced by Cathy Lin. Cathy Lin sebenarnya dia menggunakan MA20, M15, tetapi sebenarnya teorinya big round number, bounce out. Dia sentiasa bounce di big round number. Kena faham. Fade the setup. Cuma bila fade the setup ni satu benda, dia akan lawan trend. Bila lawan trend, dia berbahaya. Okey, untuk scalping. Tetapi, saya ada jumpa seorang yang menggunakan teknik ini quite good. Sebab apa? Dia tahu jaga risiko. And then, of course, dia adalah kaki layer. Yang mana kat sini saya tak boleh cakap layer tu bagus ke tak, terpulang kepada anda. Tetapi apa yang saya nak cakap ni, bila dia price approaching turun, 5, 10, 15, 20 tu, dia akan layer. Okay, 75 ni adalah kawasan stop loss dia. So, TP dia tu, dia akan collect semua. Maksudnya daripada bawah, dia akan collect mungkin sampai ke sini. So, daripada situ, nisbah ratio untung rugi dia, sungguh pun dia punya win ratio rendah, tapi kebanyakannya yang win tu adalah layer punya ratio. Okay. Cuma, kena faham satu benda. Apabila di sideway. Apabila di sideway, tengok trend sebelumnya. Kalau trend sebelumnya is sell, turun, fokus kepada buy sekali saja. Selepas tu, cuba elakkan. Dalam scalping ni, kita tak boleh keluar, masuk pada range yang sama. Okay. Dalam scalping ni, nak selamat sebenarnya is, ini ya, scalping, ini yang selalu menjadi perbahasan. Scalp one pair only ataupun scalp few pairs. Okey, maksudnya apabila ada scalp satu pair saja, bila ada setup di satu pair tu, anda akan fokus pada setup tu saja. And then selalu benda tu akan menjadi whipsaw ataupun apa, anda mungkin akan loss. Tapi kalau ada scalp few pair, maksudnya okey, dah settle EU. Okey, dah settle EU scalping, cuba cari maybe AUD JPY ke, AUD USD ke. And then, dah settle yang ni, pergi cari pair lain pula, pergi cari pair lain. Apabila you achieve you punya daily target, done. Okey, kat sini, maybe you akan dapat variable punya result sebab you leverage kan, okey, ataupun you diversify kan, you pecahkan risiko kepada different pair. Kalau kita fokus kepada satu pair saja untuk scalping, maka risikonya tinggi sebab apa? Kalau kena whipsaw, and then we get trap. Okay? Scalping ini cepat in, cepat out. Okay? Cuma kena pandai jaga risiko. USD CAD. Okay? USD CAD. Okay, sekarang kita nampak. Sikit lagi nak sampai kita punya stop loss, tapi kita tengok sekejap lagi sama ada dia fade out tak. Okay? Setup hari ni, macam ini, fading. Kita, terus terang saya tanya, ini kita nak buy ataupun tidak? Kalau saya secara personal, you dah nampak sini, dia dah touch, dia dah break. And then they're going up, they're going down. So, this no longer valid sebab ini setup yang tak jadi depan ni. Okay. Setup ini tak jadi. And then there are no second setup, third setup yang akan jadi. Okay. Right now, it's going down. And then we see either it's going up ataupun another stop loss. But let we look earlier. Historical side. Standard warning, you must know. Okay, you must know risk associate. Okay, sini 20 pip atas.
Saya buat 20 pip atas lah dalam kotak ni. 16, 17, 18, 19, 20. Okey, sini. You boleh nampak first approach down. You make profit. Okay. Second approach down. You make profit. Okay. One setup or two setup or repeated setup. If you see it going up and momentum going down and then momentum going up, momentum will go down. Yang saya cakap setup tu tak valid untuk kali kedua, ketiga kalau dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. There is no second and third. But for this one, you can see dia pergi and dia fade out. And then one more dia pergi. Ini kita panggil impulsive, corrective, and then another corrective. Okay. So, macam ini, it's not your luck more than your luck first. Yang ini yang saya katakan sekali masuk. Okay, 19.20. Okay, masuk, you get it, get out, and then get away. Sebab apa? Sideway. And this is not the entry. Okay, this setup a bit unlucky lah. Okay, di hit stop loss, baru dia naik. This setup is lucky. Sell. Okay. Hit, going down. Sebab tu saya cakap, ini adalah mostly, kalau you tengok ni, adalah counter trend. Dia naik, dia turun, and then dia go balik. So, first round saja kita akan dapat. You tengok, second round takkan ada break ke bawah dah. Sebab, this is one of the theory, mathematic theory lah. 25-50. Kalau dia pergi above 25, maksudnya dia akan cari 50. Okey, ini mathematical punya modeling. Okey, kalau dia tak sampai 25, dia akan turun balik, dia akan buat satu momentum above 25, dia akan turun balik, dia akan buat momentum. Mathematical punya teori number. Okey, tapi siapa yang trade on the H1 ke apa yang nak guna intraday, tak nak guna scalping. Okay, this is breakout, retest, reversal and go. Ini selain dari scalping adalah price action lah. Price action. Tapi this is totally different dengan Katidin punya fade the double zero lah. Kalau ini adalah breakout, retest and go. Nak scalping guna price action pun boleh, tapi hari ini saya fokus kepada Katidin punya strategi. Okay. So, this one you get. This one you got. Dapat kot. $70, $80 sampai 10 pips dapat. Okay. Lepas tu baru dia turun. Yang ini tak bernasib baik. Stop loss. Okay. Yang ini you get profit. Tak silap saya. Okay. You boleh nampak dia go 110, 10 pip, settle, dia going up. Dulu punya teknik boleh guna 20 pip. Sebab apa? Dulu volatility dia tinggi, liquidity tinggi. Sekarang punya liquidity sebenarnya sangat rendah dalam pasaran. Okay, you boleh nampak it's going on. Okay, fade the background number. This technique is introduced by Katidin. Okay, before you try, please do some back test. Okay, teori dia macam ni. You boleh ni. Fade, contoh 895 sampai 85 ni, peluang untuk buy. Cut loss kalau 30 pip. Target profit 10 pip. Ataupun averaging kalau you nak layer. Sell pun sama juga setup dia. Okay, fading strategy is straightforward. Fading strategy is straightforward. Cuma persoalannya is how
strong your heart? Jantung tu kuat ke tak kuat? Terus terang saya cakap, saya bukanlah seorang scalper. Kenapa jantung saya tak kental seperti scalper? Scalper yang saya kenal, dia masuk je. Okey, dia masuk, dia tarik kasihkan, dia masuk, dia henjut, full margin, do or die. But ini cerita sajalah. It's just a friend story kan. Cerita kawan-kawan kan. Dia punya tactical do or die tu saya tak pernah tengok lagi lah. Dia loss besar. Selalunya profit je. Sebab scalping ni over the time is experience. Betul tak? It all about experience. Ada je yang scalper dalam ni yang saya kenal. Ada satu nama, dua nama. Dia orang hidup dia orang memang scalping. Saya tengok dia orang punya scalping, saya takut. Sebab ada yang scalping guna range, ada yang scalping guna apa-apa sajalah. Terus terang saya cakap, orang takkan share teknik scalping kalau benda tu tak berguna. Okey, yang dalam internet tu mostly semua teknik-teknik tu boleh guna. Cuma cara menggunakan dengan betul. Macam teknik ni, saya dah bagi konsep. Cuma kita kena tune sikit dengan cara kita, cara yang you all comfortable, yang mana you boleh guna. Okey? Janganlah modify banyak-banyak kan. Contoh lah, modify banyak-banyak, kalau bagi nombor Ichimoku tu nak tukar habis semua nombor Ichimoku. Itu dah salah dah secara prinsipal teori je. Nak modify macam sini, okey, saya tak nak ada stop loss sebab saya seorang berjiwa kental. Yang nak modify sini, okey, saya akan layer serapat-rapatnya. It's up to you lah. Saya tak nak cut loss, saya nak hedging. It's up to you. Tapi asas prinsipalnya sama, yang mana boleh give you a principally profit. Ada yang menggunakan layer. Okey, macam ini ya. Dia turun berapa pip ni. Saya guna kotak senang. Okey, 18 pip. So, dia akan averaging 5, 10, 15. Sampai ke 5, dia akan tutup semua. Exit at the first entry. Maksudnya, first entry dia tak ada profit. Second entry dia dapat 5 pip. Third entry dia dapat 10 pip. Total 15 pip. Ada yang buat macam tu. Exit at the first entry. Itu cara teknik. Siapa yang nak layer banyak lah kan. Macam ini. So, total dia 20 pip. Okey. Okey. Contohlah, dia nak layer sampai 80 lah. Okey. Ataupun berapa. Terpulang lah kat dia. Okay, sampai 80 sini lah. 5, 10, 15, 20. 4 entry. Boom. Turun balik ke big round number. Tutup semua. Ini 20 pip, 15 pip, 10 pip, 5 pip. Berapa dah? 50 pip dia collect. Sebab tu saya cakap, bila dia loss, okay, dia loss tak banyak. Bila dia profit, dia collect profitnya banyak. So, pandai-pandailah you all adjustkan dengan kesesuaian. Sebab saya nak cakap bagi saya lah, personal saya. Scalping ni is more on the individual and how you approach it as individual. Okay? Macam saya more on the defensive, classical. Okay, classical saya macam mana? Macam ni lah. Sebab tu saya banyak menggunakan price action. Sebab saya classical and defensive trader. Breakout, retest and go. Dapatlah saya collect dekat sini. Breakout, retest and go. Dapatlah saya collect dekat sini. So, saya on the classical, retest and go. Dapatlah saya collect. Cuma, yang saya collect ni tak sebanyak yang counter trend collect. Terus terang saya cakap. So, tepuk dada tak ada tanya selera. Because I share this is the proven technique and one of the most popular technique. Cuma, macam mana kita nak approach? Don't worry, benda ni saya akan upload recording. Okay, saya akan upload recording pergi ke YouTube. Anda boleh dapatlah dalam minggu depan kot. Selalunya recording akan upload seminggu selepas
Okey. Pergi ke YouTube, cari Hawk Forex HF Education Office Malaysia. Okey. HF Education Office Malaysia, you akan jumpa lah. Okey. Anda akan jumpa Hawk Forex punya HF Education bahasa Melayu punya lah. Okey. Sekejap. Saya bagi kat anda copy link. Sekejap lah. Okey. Cuba check tengok dekat anda punya chat punya ataupun question punya tu. Saya ada share link. So dekat sini semua ada. Okey, dekat sini semua ada, maksudnya okey, semua berkenaan dengan Hawk Forex punya education content. Okey, ada playlist. Okey, playlist semua ni. Okey, webinar 2020, YouTube live apa semua tu. Okey, semua ada. Okey, anda boleh pergi ke link yang saya share tadi. Okey, maybe next week saya akan share. Okey, so ada soalan? Oh, banyak soalan ni. Okey, soalan berdasarkan penjelasan sesuai digunakan di stock market di M15. Okey. Di stock market, basically, teorinya is same thing. Okay. And then, macam mana kita nak guna dekat M15? Okay. Cuba tengok dekat price round number. Okay. Price big round number. Sekejap. Contohlah. Ini adalah Google. Okay. Semua nampak Google kan? Pergi ke M15. Okay. You tengok kepada Google punya price. 1386. Okay. 1386 lah. Sekarang lebih kurang kan. So, the next big round number is 1390 dengan 1380. Okey. Teori dia tetap sama. Di M15 you boleh guna. Tak nak M15 pun boleh guna. Okey. Di M5 pun boleh guna M15. Sebab teori dia sebenarnya, kenapa saya M15? Sebab M15 tu just a... Sekejap. Okey, sorry. Nampak? Video tak gerak pula. Okey, nampak? Sorry. Saya ter-freeze video. Okey. Ini adalah range 1390, 1380 untuk Google. Soalan, kenapa kat stok, boleh tak tu dekat stok M15? Okey, sebenarnya you nak trade dekat M5 boleh, dekat M1 pun boleh kalau you nak scalping. Okey, sebab apa? Sebab satu advantage-nya Catalyst ni, dia menggunakan range. Okey, dia menggunakan range. Apa maksud? Range dia is... Okey, range dia adalah range. Range dia is the price range. Maksudnya macam ini. Okey, 90 2.5 above. Okey, 2.5 above lebih kurang sini. So, ini adalah dia punya stop loss. Tapi, 1390, the next number is 1390.5. Dia dah boleh start sell fading. Okey. Bila sampai bawah ni, you nampak kan? Sini dia fade, tak tahu sampai 0.5 ke tak. Okey, tapi di sini fade juga, fade juga. Teori dia still sama. Yang mana kita tengok dekat 1370.80. Kita cuba tengok 1370. The same thing. Bila price approaching,
Bila price approaching sini, and you can see here, it fade out. Turun, and then baru naik. Okay. Teori dia tetap fade out. Dapat? So, ini contoh Google. Kita tengok satu contoh Facebook. Okay. Facebook 217. Okay. Kita ambil 200, big round number dia. Okay. Lepas tu kita tambah satu. 210. Bagi satu. 220. Okay. Ini big round number terdekat. Okay. You can see okay. Sini. Bila price dibuka, mana tadi? Okay. Dekat sini dengan gap. We know momentum kuat. Bila dia naik, you can fade on this. Cuma nak fade on the stock market ni, kalau you nak fade on this, so untung dia berapa sen saja. So lot dia kena besar sikit lah daripada forex. Okay. Tapi di stock market still konsep big round number dia still valid. Still boleh pakai. Cuma you kena normalizekan dengan profit apa semua dengan lot size. Sebab dalam stok satu lot, macam di hot forex, satu lot adalah satu share. Margin dia lain, calculation dia lain. Okay. So whatever it is, yang saya nak tunjuk is, bila dia go momentum up, dia go down, and dia go up balik. Ini momentum dia down, dia retrace balik, and dia down balik. Dia going up, tapi sekali ini cukup dah. Yang ini is a bit risky. Okay. Fading ni sebenarnya asal daripada stock. Kenapa fading? Macam ini . Ini, dia buka gap, dia akan counter balik, fade balik, dia akan go. Ini, dia going up, dia fade balik, baru dia akan go. Fading punya teknik ni sebenarnya daripada stock market. Okay. Di stock market, macam ini, nasib tak baik lah. Tapi, sebenarnya boleh dapat. Okay. So, how you approach the price? Itu the key. Katie Lin punya teknik ni, saya tak adalah tu. Cuma selamat dia, Katie Lin ni, dia more on the mechanical, mathematic theory. Okay. And then benda tu is not something that variable yang berubah. It's fixed. Kalau macam Bollinger Band, dia punya volatility berubah-ubah, so itu akan beri impact. Okay. Tapi macam ini teori just more on the volume. Tengok mudah . Tenung cat sampai sekarang tak nampak lagi. Okey. Terus terang saya cakap. Saya mula-mula tenung pun lama juga. Okey. Practice make perfect. Tengok. Jangan tengok nak trade. Dia ubat dia sebenarnya. The best trading tool sebenarnya. You tengok. You nampak. And then you relax. Okey. Macam sekarang baru terjadi di USD. JPY. Fade out. Okay, USD CAD tadi pun saya rasa dapat fade out juga. Kita tengok tadi USD CAD fade up balik. So, macam sekarang price berada di 95 kan. Ini dah first entry lah. Kalau siapa yang nak layer tadi lah. Okay, layer di 95, 90, 85, 80. Okey, sikit lagi nak cium stop loss, tu naik balik ke first entry and then tutup. Macam ini saya tengok sebenarnya. You cakap sampai sekarang you tenung tak nampak. Sebenarnya, terus terang saya cakap, macam mana saya nak nampak dulu pun, saya duduk 3 bulan, tengok chart je saya tak trade. Tengok and then cuba faham kenapa dia bergerak situ, bergerak sini, berdasarkan apa yang you tahu. Don't worry. Sebab memang mula-mula susah nak nampak. Tapi lama-lama kita akan nampak.
alah bisa tegal biasa. Practice make perfect. It's not practice trading. Practice to look how the setup is happening. Okay. Jangan risau sebab saya faham. Kenapa saya nampak, kenapa you pun masih tenung tak nampak lagi. Okay. Nampak mudah tapi memang tak mudah sangat pun. And then the last kali, macam contohlah, goal tak sesuai. Goal kalau you nak, you kena go for the range yang besar sikit. Okay. Goal kalau you nak, you kena go range yang besar sikit. Sebab goal sangat volatile. Okay. So teknik ni sebenarnya, Kathleen perkenalkan di Forex. Asalnya sebenarnya, fading teknik ni, daripada stock market. Okay. Asalnya daripada stock market. Okay. Sikit. Dengar? Okay. Hello, sorry ya. Ada sebab saya pakai tethering ni. Bila ada call masuk, dia sangkut dia punya tu. Anda boleh dengar? Okay. So, kita akan bercuti selama 1 minggu setengah. Okay, saya akan come back balik. Kita akan bercuti pada seminggu. Kita ambil lebih kurang 2 minggu lah untuk raya punya cuti. Okay, walaupun raya dekat KL tapi still raya kan. Okay, bagilah saya cuti sekejap. Kita akan kembali semula pada minggu kedua. Minggu kedua bulan Jun untuk next series of webinar. Okay, saya akan upload di Facebook next series tajuknya apa. So, dia sebenarnya kalau scalping ni ramai aja join. Kalau letak tajuk swing, sikit je join. Tak apa, saya akan cuba tengok bulan depan. Kalau ada suggestion apa semua, anda boleh pergi ke Facebook saya. Anda boleh maklumkan kat saya. Okey, apa-apa tajuk yang anda nak. Okey, malam ni tolong tukui saya chef. Sebab apa saya kena submit by esok ataupun lusa. So, kalau ada apa-apa lagi, anda boleh tanya saya di Facebook ataupun di email, ke email untuk sebarang soalan. Anda boleh hantarkan ke email ke ni yang tadi. Okey, webinar.my@hopforex.com. Okey. So, siapa yang ada handphone, downloadlah apps. Okay, banyak kegunaan apps ni. Banyak info-info yang anda boleh dapat. Saya selalu notification. Saya buat, download app ni, saya buat notification on the price move. Selalunya dia akan beritahu, okay, USD JPY bergerak 100 pip hari ni. So, bila saya tengok tu, saya nampak. And then saya akan cuba cari peluang. Okay. So, jangan serik untuk datang ke webinar saya. InsyaAllah. Okay. Kita dah lebih 15 minit. Saya pun cakap tak berhenti. Okey, terima kasih banyak. Selamat berpuasa, selamat menyambut hari raya. Kita bercuti seketika. Okey, Sean, we take a break for 2 weeks Okey. Take a break for 2 weeks and then we coming back next month. I will think about few more topic that interesting that we can integrate into our trading system. Okay, saya bukan kata you kena follow teknik ini 100%, tak. Okay, dia sebenarnya ambil sikit-sikit and then get some input. So, untuk bantu you punya trading system. Okay, selamat malam semua. Assalamualaikum. Sebarang kesilapan dari pihak saya minta maaf. Kita jumpa lagi. Okay, good night everybody. Selamat Hari Raya. Selamat puasa. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.